sekalian, kita pindah kepada al-fawaid, 5 faedah yang kita nak kutip dalam ayat 17 sehingga 20 surah Az-Zumar ini. Faedah yang pertama, ayat 17, walladzina ijtanabut taghut, orang yang menjauhkan diri daripada taghut. Sampai ke akhir ayat, kata ulama, anna ra'sas sa'adat, kunci kebahagiaan, kepala kebahagiaan, pusat segala kebajikan, ibu segala kemuliaan, duduk mana? Duduk apabila orang itu boleh meninggalkan segala perkara yang berlawan dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tumpukan jiwa dan raga, kata orang, kepada Allah yang lawan, sama ada syirik ataupun perbuatan khurafat atau perbuatan bid'ah, perbuatan mungkar, kita tinggalkan semua. Itu dia panggil ra'sus sa'adat, markazul khairat, ma'dinil karamat. Saya nak terjemah upaya dah. Kepala kebahagiaan, pusat kebajikan, dan juga ibu segala kemuliaan, duduk di mana? Duduk ditumpukan kepada Allah, tinggalkan perkara yang bercanggah dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Dalam ayat yang sama juga, ulama mengatakan tauhid tidak sempurna tanpa mengenepikan, menjauhi taghut. Manakala kata aku ni beribadat ikhlas tapi taghut main juga, tidak mungkin. Sebab itu dalam Islam ni ada 2. Dia panggil sebab-sebab menguatkan iman dan sebab juga yang meruntuhkan iman. Dua-dua kita kena belajar. Bila kita kata ini bahaya ni, sebab itulah Hana sebut dalam pengajian bab doa tu, dalam bab zikir, kita kata tuan-tuan, ambillah yang jelas, bacaan-bacaan yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duduk ambil amalan-amalan yang menjadi pertikaian ulama. Oh ni kata harus, yang ni kata haram. Yang ni kata boleh, yang ni kata syirik. Besar tu pertembungan. Kenapa kita nak masuk dalam lorong yang sangat berisiko? Mari kita tinggalkan taghut, segala jenis taghut, kita kembali kepada ajaran Allah yang jelas, kita selamat. Itu ini kata di para ulama, tidak sempurna tauhid selagi tidak ketepikan taghut. Mana boleh lepas solat, mula-mula solat atas masjid, sudah solat pergi gosok kubur kat tepi tu pula, minta dengan tok ayah, minta apa ni, minta ni tabur duit, minta nombor ekor, macam-macam. Ini apa cerita punya orang? Sebab taghut masih lagi dalam diri. Baik, kita pindah kepada faedah yang kedua. Fabashshir ibadil ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Berilah khabar gembira kepada hamba Allah Ta'ala yang dengar perkataan yang baik, kemudian dia ambil yang terbaik. Jadi ulama kata, tulis ni kata-kata ulama tafsir, ulama tadabbur, fa idza ra'aita min nafsika al-hirs 'ala istima'i qawlil khair. Apabila kita rasa, saya nak cakap pelan-pelan sebab benda ni agak baru untuk kita tulis. Apabila kita menjiwai, merasai bahawa bila kita dengar perkara baik, ini daripada Allah, ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini daripada sahabat, ulama-ulama yang besar, kita dengar, kita pengikut yang terbaik, fa'lam, ketahuilah bahawa kita telah diberi hidayah, taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat Tuhan kata apa? Ulaikal ladina hadahumullah. Orang yang mendapat hidayah Allah itu siapa? Orang yang ikut ajaran yang baik. Ini pelik bila kita baca yang Nabi ajar, baca yang ini hak Nabi buat ni, hidup dengan hak syaitan tu, hak jin tu aja. Apa ni ikut Nabi? Ada ikut syaitan? Betul? Tak. Jangan pergi. Jadi kita ikut Nabi tu, bila kita dengar hak kita kata ini sunnah, kita rasa jelira, rasa orang panggil bersemangat, maka fa'lam anna hadza min hidayatillahi lak. Allah kata apa? Ulaikal ladina hadahumullah. Na'udzubillah. Kan? Baik. Wa idza ra'aita min nafsik. Bila jiwa kita tak suka dengar benda baik,
Orang baca Quran, apa baca Quran? Orang baca hadis, duk main hadis macam pok ni. Nah, benci bila kita bercakap tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattahim nafsak, kita tuhmahkan diri kita. Kan? Kenapa aku tak suka dengan hak Nabi? Kenapa aku? Ni ada seorang ni, kawan saya juga. Bila bercakap tentang motivasi John ni, habis segala John je. Kita kata, ya akhi, tak ada ke imam-imam Islam yang boleh kita rujuk dalam perkara ini? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Apa kata Sayyidina Abu Hurairah? Apa kata Imam Syafi'i? Apa kata Imam Ghazali? Imam Nawawi? Tak ada. Dia kata tak standard lah. Duk main imam tu imam ni, bila sebut John sana John sini, dah sampai ke kampung kita ni, roti pun nama John juga. Sekali saya berhenti nak tengok roti John. Kata, awak nama apa awak? Penjual ni. Dia kata nama Johan. Mutukar daripada John, roti Johan. Baik, John apa John? Ya, nampak nak ikut orang putih sangat. Setakat roti John tak apa lagi. Hot dog tu, hot pening kepala sungguh. Jual tepi masjid hot dog. Ada satu restoran Malaysia pergi buka hot dog di Mekah. Saya tegur, tuan, tolong hormat Kaabah depan awak. Mari jual hot dog apa kat sini? Cerita mana pula kita ni? Undur balik. Maknanya kita nak, apabila kita dengar benda baik, kita tak suka, benci, maka kita kena buat tuduhan pada diri kita, aku ni di mana? Di mana title aku sebagai pengikut Ahlus Sunnah? Bila orang sebut sunnah tak mau ikut. Duk cari juga pelik-pelik tu. Nak kona sana, pusing sini, supaya ajaran batiniah yang dibawa tu terlaksana. Kenapa? Tak cukup lagi. Nak berzikir, Imam Nawawi dah tinggal kepada kita kitab Al-Azkarun Nawawi. InsyaAllah kita akan baca kitab ni sampai khatam. Besar azkar saya bagi pada tuan-tuan Hisnul Muslim. Tak cukup lagi. Hak ni pun tak habis nak baca dah. Baik. Mari kita pergi kepada maknanya, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jalla thana'ullah ala ibadil mu'min. Allah Ta'ala puji sifat hamba-hamba yang beriman, iaitulah sifat mengikut yang terbaik daripada apa yang kita dengar. Kita dengar yang terbaik, kita ambil yang tu. Jangan duk ambil yang kecil-kecil. Tak ada kerjaan kita ni. Ada hak Nabi nak pergi ambil hak orang lain. Kenapa? Ni setengah orang ni ada hak sunnah Nabi. Ada. Habis yang pergi ambil bacaan orang lain tu kenapa? Macam tak power je hak Nabi ni. Sudah kita. Sebab apa saya tengok tak power hak Nabi? Sebab Nabi tak ajar. Baca macam ni terbang atas angin. Baca macam ni jalan atas air. Tapi kalau hak orang lain ajar, tengok dalam kitab yang kita baca tu. Siapa dia tulis sekian-sekian, zadar ni letak dalam poket, musuh tak akan serang kita. Macam-macam. Kita kata nanya sahabat-sahabat mati dalam peperangan Uhud, tak sempat tulis rajah-rajah dia punya tangkal azimat ini. Baik. Yang ketiga Allah kata wa ulaika hum ulul albab. Wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang yang punya akal yang cerdik, ai ashabul uqul, orang yang ada akal. Kerana manusia apabila dia mengikut yang benar, itulah menandakan akal dia sempurna. Ikut yang benar. Betapa banyak mana kurangnya kita ikut yang benar, sebanyak itulah akal kita lemah. Kalau kata orang ni kurang akal ni, sebab apa? Tak ikut sunnah. Betul lah tu. Maka aqalun nas, tulis tuan-tuan, orang yang paling berakal, paling cerdik, atba'hum lidinillah, orang yang paling kuat mengikut ajaran Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil orang akal. Kata di ulama tadabbur, dia kata la talazum bainaz zakai wal aqli. Tidak semestinya bergabung dua, cerdik dengan akal. Tak. Ada orang yang cerdik, sekali dia dengar orang kuliah, dia baca nota 4-0, dia punya jawapan periksa. Tapi dia sudah akal, dia tak cerdik mana. Lepas dia jawab periksa, keluar daripada bilik periksaan, dia ambil nota, campak, terbangkan di atas kereta. Ini orang berakal ke macam ni? Tak berakal. Cerdik jawapan periksa. Ini yang kita bimbang hari ini. Banyak budak-budak sekarang ni cerdik, jenius, tapi akalnya tidak menggunakan akal. Apa nak kata?
Bila orang tua-tua tegur, bukan hormat orang tua, dijelai lidah pula. Tu ayah nak mampu tak lama cakap baik tu ayah. Ini orang tak berakal. Walaupun dia cerdik. Betul kata-kata ulama ini. Dia kata, apa ni ayat ni? Annahu la talazum baina az-zaka'i wal aqli. Fa az-zaka'u syai' wal aqlu syai'un akhar. Jadi kita tak naklah anak-anak cucu kita ni cerdik tapi tak berakal, jangan. Banyak lagu ni yang kita bimbang hari ni, tuan-tuan dan puan-puan. Banyak kes kita tengok budak-budak ni cerdik tapi tak berakal, tak hormat guru lah, macam-macam, conteng kelas. Allahu Akbar. Anak-anak kita ni kadang-kadang cerdik tak? Cerdik, dia pasti itu nombor A campur dia dapat. Balik-balik duduk conteng dia kat rumah. Dia kata apa? Jadi orang yang berakal, orang yang ikut wahyu, ikut sunnah, itulah orang yang betul-betul berakal. Baik, kita pergi pada yang keempat. Ayat 19, afaman haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tunqidu man finnar. Jadi Allah Taala tanya di sini, orang yang kena azab boleh ke menyelamatkan orang? Jadi kata ulama tadabbur, annan nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi pun tak mampu nak menyelamatkan orang yang Allah nak campak dalam neraka. Tak mampu. Orang yang paling rapat dengan dia siapa? Abu Talib, pak saudara. Abu Talib pun tak lepas. Kerana itulah pernah Nabi kumpul keluarga dia. Dia panggil anak dia, panggil orang ni, ya Fatimah, salini mimma syi'ti, mimma lima syi'ti, la ughni anki minallahi syai'an. Fatimah, mu nak minta apa yang aku ada, minta. Aku tak mampu nak menyelamatkanmu daripada azab kalau kamu tidak beriman. Tiba-tiba mari manusia hari ni, dia lambung angkat Nabi lebih-lebih. Kita kata itu sudah terlebih. Sampai Nabi ni macam darjat ketuhanan ada. Ini ajaran batiniah, ajaran sesat yang mesti dihapus dan diberi kepahaman kepada masyarakat. Jauhkan diri daripada puak-puak ni, jangan duduk main. Maka Nabi tak mampu nak menyelamatkan orang, kita manusia lagi tak selamat, dan apa lagi pergi minta pula dengan orang-orang yang sudah mati dalam kubur, lagi dahsyat. Baiklah para jemaah sekalian, yang terakhir dan yang kelima, yang terakhir kita tutup perbincangan kita di sini. Lakinil ladzina taqaw lahum ghurafun. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa, bagi mereka bilik-bilik, tingkat-tingkat dalam syurga. Ulama tadabbur kata ayat ini menggalakkan kita supaya bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Tempat yang kamu disediakan oleh Allah sangat besar. Kalau nak ambil. Dan ayat ini juga menjadi bayanu ulu manzilatil muttaqin, menunjukkan tingginya kedudukan orang yang bertakwa. Tingginya kedudukan orang yang bertakwa. Maka para jemaah sekalian, marilah kita orang bertakwa, sebab kita yakin dengan janji Allah di akhir ayat, wa'dallah la yukhlifullahul mi'ad. Allah Ta'ala bila berjanji, dia tidak akan mungkir janji. Tuan-tuan cuba perhati sikit. Daqiqah syarifah. Ayat ini halus dan sangat tinggi perbincangan. Allah SWT dalam banyak ayat-ayat ayatul wa'di. Dalam Quran ni ada dua, tuan-tuan. Satu dia panggil wa'dun, air mati, ataupun wa'ad, itu janji baik. Satu lagi wa'id, ini janji azab, na'udzubillah. Mana dalam ayat-ayat wa'ad, Allah Ta'ala sebut sarraha bi anna hadza wa'dullah. Ini janji Allah, tengok. Wa'dallah, janji Allah, bukan manusia, bukan siapa-siapa janji, Allah yang janji. Bahawa Allah Ta'ala tidak akan mungkir janji. Tapi dalam ayat wa'id, walam yazkur fi ayatil wa'idil battah, Allah Ta'ala tak sebut ini janji seksa daripada Allah, tak. Sebab apa? Kenapa? Kata ulama, wazalika yadullu ala anna janibal wa'di arjah min janibil wa'id. Maknanya sudut janji kebaikan tu lebih besar Allah beri ruang daripada janji seksa. Rahmati wasi'at kulli syai. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Dalam hadis Allah kata, rahmat aku mendahului kemurkaanku.
Tengok, apabila berjanji, Tuhan kata, Tuhan berjanji untuk nak beri kebaikan kepada kamu, supaya kita yakin. Tapi dalam azab, Tuhan tak kata, Tuhan berjanji azab pada kamu. Tak. Maknanya janib. Itulah mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan orang yang betul-betul yakin dengan janji Allah, menjadi orang yang bertakwa, berusaha sungguh-sungguh untuk mendengar perkara yang baik dan mengikutnya. Mudah-mudahan kita jadi yang terbaik, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Para